Idealisme dan perjuangan gerakan reformasi itu luntur, terkandas dan akhirnya mati. Bukan sedikit yang sebelumnya lantang mengangkat suara rakyat, kemudian selama berkuasa berubah menjadi diktator dan perompak khazanah negara. Semalam, dalam mesyuarat khas kepada pimpinan utama parti, Presiden berpesan, keadilan jangan sampai terjerumus ke dalam acuan itu. Jika ini dapat kita lakukan, insya-Allah bersama dengan parti-parti gabungan, kita boleh mengangkat kedudukan Malaysia menjadi sebuah negara yang gah dan kembali dihormati oleh lawan dan kawan. Kebetulan berita terbaru dalam Malaysia kini yang paling top adalah tuduhan seorang pemimpin UMNO di Terengganu bahawa Presiden PAS Haji Hadi mandi bogil di kolah Masjid Rusila. Apa punya nilai berita? Tapi yang itu di malam Suruhanjaya PAS anggap itu isu besar. Fitnah ke atas Tuan Guru. Kami pun tak setuju. Bab-bab itu tak usah bawa lah ke khalayak. UMNO tuduh Presiden PAS mandi bogil dalam kolah Masjid Rusila. Apa nilai berita dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Okey, sekarang ni Parti Keadilan Rakyat sedang buat kongres Parti Keadilan. Kongres ni dia ada setiap ahli-ahli jawatan kuasa yang ada di dalam Parti Keadilan Rakyat akan memberi ucapan. So untuk video kali ni aku akan bawa ucapan Saifuddin Nasution, sebab ucapan Saifuddin ni pada aku sangat-sangat penting sebab dia menceritakan daripada daripada segi politik, daripada segi pengurusan, daripada segi pendatang asing, sebab Saifuddin Nasution menguruskan pendatang-pendatang asing. Saifuddin Nasution Menteri Dalam Negeri. So daripada segi pengawal-pengawal polis, pengawal penjawat awam, penguat kuasa polis ke, bomba ke, ataupun JPJ, trafik ke, apa, semua di bawah dia. Dan juga dia menguruskan immigration. So dia tahu macam-macam. So dia pula setia usaha agung Parti Keadilan Rakyat. So berkaitan parti pun dia pun memang tanggungjawab dia pun sangat-sangat besar. Jadi kita pun tahu Menteri Dalam Negeri ni memang agak susah dan banyak dia punya kuasa dengan dia punya pengurusan dia daripada segi pelancongan orang yang mai, apa-apa yang berlaku, orang yang pendatang duduk di dalam negara kita berlaku apa-apa. Itu daripada segi dia punya jawatan Menteri Dalam Negeri. Dia dilantik menjadi senator. So, daripada segi politik pun dia sangat-sangat hebat dan dia sangat-sangat orang yang berpengetahuan tinggi dan dia boleh bercakap secara lantang, dia boleh bercakap, dia memang bukan orang biasa-biasa. Sekarang ni Anwar Ibrahim pun aku tahu dan kita semua tahu dia Anwar Ibrahim memang orang yang sangat-sangat hebat. Dan Rafizi Ramli pun kita pun tahu dia bukan orang biasa, dia orang yang sangat-sangat hebat. Dan Saifuddin Nasution pun bukan orang biasa. Dia memang orang-orang sangat-sangat hebat. Dan ada lagi beberapa orang daripada segi anak-anak muda di dalam Parti Keadilan Rakyat. So aku nak bawa bersama-sama dengan hampa. Jom kita dengar ucapan Saifuddin Nasution last kali. Aku akan bawa ucapan dia malam yang pertama dan malam yang kedua. Ucapan dia yang 2 hari lepas dan ucapan dia yang semalam. So jom sama-sama kita dengar dan bolehlah pakat-pakat dengar sampai habis dan bagi faham. Dan dengar sampai faham apa yang dia nak sampaikan sebenarnya. Daripada segi politik, daripada segi pengurusan negara dan juga daripada segi pelbagai. Kan dia pun cerita apa usaha yang Rafizi Ramli sehingga Rafizi ni sehingga dia ni sakit otak sehingga kena repair dia punya jantung. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Saifuddin Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnati. Wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lataba'uk, walakin ba'udat alaihimus syuqqah." Sadaqallahul azim. Pengurusi majlis,
Dikasihi Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Perdana Menteri Malaysia. Yang dikasihi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Pengerusi Majlis Penasihat. Saya juga mengalukan Dr. Syed Hussein Ali yang juga anggota dalam Majlis Penasihat. Mari kita berikan tepukan kepada Dr. Wan Azizah, 17 tahun memegang jawatan Presiden Parti. 17 tahun. Saya juga gembira untuk mengalu-alukan sekalian rakan-rakan pimpinan Parti Keadilan, sahabat saya, Saudara Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan, Naib Presiden, Majlis Pimpinan Pusat, adinda saya, Saudara Adam Adli, Ketua Angkatan Muda, Puan Fadlina Siddiq, Ketua Wanita, dan mari kita mengalu-alukan sama rakan setia sejak tahun 99 dari Partai Amanah, Tuan Haji Muhammad Sabu. Rakan kita Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik Malaysia, Saudara Anthony Loh. So, Guan Eng ada? Tak ada. Guan Eng sebab hari ini dapat cucu, terus tak datang. Mula-mula confirm datang. Saya pun dapat tahu dari Presiden bagi tahu. Sahabat kita dari APCO, terima kasih banyak gabungan dalam Pakatan Harapan. Kongres kita kali ini menjadi semakin unik dan bermakna dengan rakan-rakan gabungan baru. Mari kita mengalu-alukan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agong Barisan Nasional. Yang amat berhormat Datuk Seri Hajiji, Datuk Seri Panglima Hajiji Makno dari GRS. Rakan kita dari GPS, Saudara Datuk Seri Alexander Linggi. Terima kasih banyak. Semua parti-parti gabungan, Barisan Nasional, GPS, GRS, tetamu-tetamu dari kedutaan asing, 46 jumlah semuanya yang ikut hadir, jumlah yang terbesar dalam sejarah penganjuran Kongres. Istimewa yang paling penting ialah 2,400 perwakilan dari 217 cabang Parti Keadilan dari seluruh negara dan 1,500 pemerhati yang telah berdaftar. Selamat datang ke Kongres Tahunan Parti Keadilan. Anggota Parti Keadilan sekarang sudah menjangkau angka 1,136,683. Kita berdaftar di semua 222 cabang dari Perlis sampai ke Sabah. 222 cabang berdaftar. Cabang Kapar adalah cabang yang sekarang memegang bilangan anggota paling ramai, 27,000 orang. Cabang Kuala Langat 24,392. Cabang Kota Raja 23,762. Cabang Hulu Selangor 22,731. Dan yang kelima paling ramai adalah cabang Sungai Buloh 22,395.
Syabas kita ucapkan. Sidang perwakilan yang saya muliakan, Kongres Tahunan Keadilan diadakan berbetulan sama dengan Perhimpunan Agung Parti Bersatu. Persidangan Agung Parti Bersatu, ucapan dasar Presidennya umum letak jawatan nak berundur. Pembahas kemudiannya minta jangan berundur, jangan berundur. Majlis tertinggi buat mesyuarat khas, tolak, jangan berundur. Penutup hari ini, Presiden umumkan tak jadi berundur. Isu rakyat, isu ekonomi, isu antarabangsa tak jadi tumpuan. Kongres Parti Keadilan tidak boleh begitu. Kongres Parti Keadilan mesti bicara soal kestabilan politik, merancakkan ekonomi, memberi fokus tumpuan kepada kebajikan dan keadilan sosial di kalangan rakyat. Dan yang paling penting adalah mengamalkan tata kelola pemerintahan. Kongres ini ada dua signifikan. Kita sedang diambang untuk menjengah usia parti 25 tahun pada April tahun depan. Dan signifikan yang kedua hari ini, 25 hari bulan, adalah genap setahun Datuk Seri Anwar menjawat Perdana Menteri dan setahun juga pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Mari kita imbas keputusan pilihan raya 2015. Tiada gabungan atau parti menguasai majoriti. Kebawah duli yang di-Pertuan Agong menitah menghadap pimpinan parti gabungan. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, ampun tuanku, atas cadangan tuanku untuk diwujudkan kerajaan perpaduan parti-parti akur dan menerima cadangan tersebut. Begitulah jawapan pimpinan yang berada di atas pentas. Keutamaan kita ialah rakyat, kestabilan politik dan ekonomi. Asas yang kita sepakati dalam membentuk gabungan kerajaan perpaduan, Islam agama persekutuan, agama lain boleh dianuti. Kedudukan Raja-Raja Melayu, pemerintahan yang meletakkan keutamaan kepada menjaga dan membela rakyat, tata kelola, menghormati kepelbagaian kaum, anutan budaya, bebas daripada sentimen kebencian akibat mainan politik perkauman dan faham agama sempit. 1974 model politik gabungan pernah memberikan peluang kepada Barisan Nasional untuk memegang tampuk kuasa selama 50 tahun. Waktu itu hampir 13 parti gabungan. Kali ini Datuk Seri Anwar dan didokong oleh parti-parti gabungan lain memimpin 18 parti politik menerajui kerajaan perpaduan. 1998 Datuk Seri Anwar disingkir meninggalkan kerajaan. Bukan kepalang, diaibkan, dimalukan, dipukul, dipenjara, dihina. Polling dan tinjauan pendapat, kalau nak kita dengar, riwayat politik Datuk Seri Anwar sudah lama dikuburkan. The end of history of Anwar Ibrahim. Itu tinjauan pendapat. 40%, 30%, ikutlah. Hadirin yang saya muliakan. 1998 ketika Datuk Seri meninggalkan kerajaan, reserve negara 800 bilion ringgit. Pertumbuhan ekonomi 8 hingga 9%. Belanjawan yang dibentang beliau belanjawan berimbang. Hutang negara dibayar lebih awal daripada jadual. Kembali selepas itu 24 tahun.
Datuk Seri Anwar mewarisi sebuah kerajaan dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Politik identiti semakin menggila. Kedudukan ekonomi tidak menentu. Kehidupan rakyat tertekan. Alhamdulillah, setahun berlalu. Politik hari ini kembali stabil. Ekonomi kita semakin rancak. Kecuali nilai ringgit, semua petunjuk ekonomi menunjukkan tren yang meyakinkan. Kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kita. Sesungguhnya, perjuangan mencapai kestabilan politik dan mentadbir ekonomi jauh lebih mencabar ketimbang perjuangan untuk menang pilihan raya. Menelusuri gerakan reformasi dan islah, sama ada di Timur Tengah, Afrika atau benua Asia, sering berakhir dengan kegagalan. Gagal mengekalkan kestabilan politik, gagal menguruskan kemakmuran ekonomi. Kerana idealisme dan perjuangan gerakan reformasi itu luntur, terkandas dan akhirnya mati. Bukan sedikit yang sebelumnya lantang mengangkat suara rakyat, kemudian selama berkuasa berubah menjadi diktator dan perompak khazanah negara. Semalam, dalam mesyuarat khas kepada pimpinan utama parti, Presiden berpesan, keadilan jangan sampai terjerumus ke dalam acuan itu. Jika ini dapat kita lakukan, insya-Allah bersama dengan parti-parti gabungan, kita boleh mengangkat kedudukan Malaysia menjadi sebuah negara yang gah dan kembali dihormati oleh lawan dan kawan. Hadirin yang dihormati sekalian, begitulah ucapan aluan mengalu-alukan kehadiran semua. Saya minta izin dengan Presiden tadi, isi sedikit berbeza. Selalunya ucap terima kasih, hadir, selamat, alhamdulillah begitu. Hari ini saya ada sedikit pengisian dengan harapan akan menjadi permulaan kepada acara penting besok. Saya nak sampaikan lagi sekali pesan Presiden, disiplin perwakilan dan pemerhati besok pagi harus masuk Dewan awal untuk kita selesaikan semua atur cara. Dengan cara itu, sehari penuh besok adalah sehari yang penuh dengan pengisian. Pengurusi tetap, barisan pimpinan, para tetamu, selamat datang ke Kongres. Doakan mudah-mudahan Kongres keadilan tahun ini akan berlangsung dengan jayanya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Pengurusi tetap, si Presiden, rakan-rakan pimpinan, perwakilan dan pemerhati. Berucap giliran yang ketiga terakhir sebelum Saudara Fizi dan Presiden bukan satu tugas mudah. Tapi saya berasa sedikit lega sebab malam tadi sahabat saya Datuk Samsul Iskandar kirimkan saya sebuah buku. Buku itu dia beli di booth jualan Kongres ini. Buku itu tajuknya Nasihat buat Pemerintah, karangan Imam Ghazali. Jadi alhamdulillah saya khatam. Nanti saya beli satu untuk Presiden pasal saya dah selesai. Baik. Nasihat Imam Ghazali dalam buku itu katanya, manusia paling berhak memegang kuasa kepimpinan itu ada 5. Yang pertama, manusia yang hatinya menjadi tempat letak keadilan. Dia sukakan keadilan. Dia bertekad nak laksanakan keadilan. Dia tak suka kezaliman. Dalam hatinya, tempat letak keadilan. Yang kedua, manusia yang rumahnya menjadi tempat persidangan orang-orang soleh dan bijaksana. Kediamannya, rumahnya, tempat berkumpul orang soleh dan orang bijaksana.
Saya pun fikir bangkali Presiden khatam dah buku ni. Sebab daripada mula jadi Perdana Menteri, si Perdana memang jadi tempat tumpuan kalangan orang alim. Tu saya terfikir juga. Ya. Yang ketiga, manusia yang paling berhak memegang kepimpinan adalah manusia yang mindanya seorang yang luas ilmu. Ilmunya luas. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan, ilmu pengurusan. Yang keempat, orang yang berdamping dengan orang-orang cerdik dan terpelajar. Yang layak pegang kuasa tu selalu berdamping dengan orang cerdik dan terpelajar. Dia tak kata yang layak paling berhak memegang kepimpinan tu mesti Menteri Pendidikan. Dia tak sebut begitu. Dia kata yang berdamping orang cerdik dan terpelajar. Tuan-tuan dan semualah, perwakilan hadirin, kita letak Presiden sebab dia didampingi oleh orang cerdik dan terpelajar. Alhamdulillah. Yang kelima, orang yang sentiasa bermesyuarat dengan orang-orang yang tajam pemikiran. Selalu mesyuarat. Presiden ni, bab mesyuarat ni, itu saya dalam jelajah negeri, saya selalu sebut. Siapa yang paling sibuk lebih pada Presiden? Dia Perdana Menteri, dia Presiden Parti, dia pengurusi Pakatan Harapan, dia mempengurusikan Majlis Kerajaan Perpaduan, dia mempengurusikan mesyuarat-mesyuarat kerajaan, tapi Biro Politik, MPP, mesyuarat Majlis Presiden selalu dia buat. Kita ada yang MPN baru ni setakat ni mesyuarat setahun baru 2 kali. Ada yang setahun baru 3 kali. Yang lulus mesyuarat mengikut perlembagaan parti 3 negeri saja. Dalam 3 tu termasuk negeri Kedah. Kedah negeri yang paling kerap mesyuarat. Jadi dia sebut ni, Imam Ghazali sebut yang sentiasa bermesyuarat. Baik. Dalam buku yang sama, Imam Hasan Al-Basri sebut, setiap pemerintah yang mengagungkan urusan agama, dia akan diangkat oleh rakyat sebagai seorang yang perkasa. Pemerintah yang mengagungkan urusan agama. Dia berpolitik cara agama. Politik cara agama maknanya menganjurkan ajak kebaikan. Tegah kemungkaran. Ajak tegak keadilan. Runtuhkan kezaliman. Jaga orang miskin. Itu politik cara agama. Kata Imam Hasan Al-Basri, pemerintah yang meletakkan urusan agama, faham asas dan prinsip agama, rakyat akan angkat dia. Rakyat yang akan angkat. Dia tak perlu tagih, dia tak perlu rayu. Ya. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya dengan Nabi, "O Messenger of God, how do I soften my heart?" The Prophet says, "Feed the poor and pat the head of an orphan." Macam mana nak bagi lembut hati? Beri makan orang miskin. Usap rambut, usap kepala anak yatim. Presiden jadi Perdana Menteri, antara pengumuman awal menoktahkan kemiskinan. Maknanya hati itu dekat dengan orang-orang miskin. Ya. Pelihara amanah. Tegakkan keadilan. Ya. Sebab itu tokoh pemikir Islam yang tersohor, walaupun kontroversi, Ibn Taymiyah dalam ungkapannya yang masyhur, dia sebut, "Innallaha yansuru daulatan adilah wa in kanat kafirah." Allah Ta'ala akan tolong negara yang di dalamnya tertegak keadilan, walaupun pemerintahnya bukan Islam. Ustaz Rahman. Sebab Ibn Taymiyah kata, pemerintahan ini adalah soal meratakan keadilan, melaksanakan keadilan. Akidah pemimpin itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kerana kecekapan dia mentadbir, mengurus dan memimpin, masyarakat dan rakyat terbanyak mendapat manfaat, negara keadilan ini Allah Ta'ala tolong. Innallah hayansuru daulatan adilah. Baik. Pengurusi tetap dan perwakilan pemerhati. Saya sempat menjelajah, melawat dan turun ke semua negeri sebelum kongres tahunan yang berlangsung sekarang. Semua saya sampai
kecuali Melaka sebab bertembung jadual. Yang lain semua sampai. Paling akhir saya di Kuala Rompin, terima kasih MPN Pahang, Saudara Fakrul dan kawan-kawan yang mengaturkannya. Dari Perlis, Amin, Saudara Mani, Saudara Azam membuat susunan. Saya ke Kedah, Zamri, Nurin, Taufik mengaturnya. Saya ke Perak, Dikang kebetulan tak sihat hari itu, tapi Kahing ada, Sandra ada, Amir Sabri ada, Azlan ada, menyusunnya. Di Sabah, saya bersama Datuk Sangkar dan kawan-kawan. Terima kasih banyak menyusun dalam program yang sangat bagus. Roland, Abun, kawan-kawan termasuk bonda kita, Datuk Absah, tunggu daripada awal sampai akhir. Di Kelantan, di Terengganu, di Selangor, Amir sendiri menyusunnya. Dalam lawatan itu, saya mengesan, saya balik dan saya kompil satu maklum balas, saya serah pada Presiden 2 hari lepas. Yang pertama, saya mengesan kritik yang agak tajam daripada pimpinan bawah. Apa dia? Datuk tolong bagi tahu, Menteri Keadilan kalau turun ke bawah ni, tolonglah bagi tahu dan tolong bagi masa jenguk sama pimpinan parti di bawah. Itu dia pesan. Kadang-kadang di kalangan kita ada terlepas pandang. Ada yang kita turun, disusun di pegawai kementerian, kita pun habis balik. Sedangkan anggota parti, cabang dan negeri tertunggu-tunggu. Ini ingatan juga untuk saya dan semua yang lain. Lepas ni kita ubah. Dan kena ubah. Sebab itu ternyata menghiris perasaan anggota parti di peringkat bawah. Yang kedua, Presiden, saya dapat mengesan dengan jelas pimpinan kita di peringkat bawah ni mendukung kuat keputusan politik yang dibuat oleh Presiden untuk bersama dalam menubuhkan kerajaan perpaduan dengan parti-parti gabungan lain. Yang itu jelas sangat daripada maklum balas. Yang ketiga, mereka bercakap tentang perkara pemerkasaan parti. Keuangannya, pentadbirannya, perhatiannya, kekerapan anggota pimpinan turun ke bawah menjengah. Ini semua mereka rasa dihargai, mereka rasa ditunjuk arah dan aspek pemerkasaan parti ini memang saya sampaikan dalam pertemuan saya dengan pimpinan negeri. Peri pentingnya memperkasakan parti seawal peringkat organisasi. MPP melantik Tok Min, Menteri Besar Negeri Sembilan kita, naik Presiden, memfokuskan sebuah jawatan kuasa. Kerja dia satu saja, menubuhkan ranting sebanyak mungkin sebelum pilihan raya yang akan datang. Dan Tok Min kena lapor setiap kali mesyuarat MPP. Ya, baik. Semalam dalam ucapan dasar dan disinggung sebahagian besar perwakilan, Presiden mahukan kita betul-betul mengambil pendekatan berdepan, konfront dengan tagline propaganda Islam terancam dan Melayu terbiar. Pemidato Pemuda Kamel bangkitkan soal ugutan terbaru. Saya baca tadi berita, CIGP sebut dalam perhatian dan mereka sedang kesan. Sebelum itu, ugutan ke atas YB Fadlina, yang itu polis segera tangkap seorang anak muda tinggal di Wangsa Maju. Itu soal kuasa dan undang-undang. Tapi ada satu lagi pendekatan. Pesan Saidina Umar, berdepanlah dengan lawan kamu dengan senjata yang mereka gunakan. Pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, panah dengan panah, hujah dengan hujah. Ini yang disebut Islam terancam. Kita nak konfront, ancamnya kat mana? Ada tak di negara kita ni, umat Islam dilarang, disekat daripada menunaikan kewajipan fardu? Ada tak yang halang orang Islam daripada mendirikan solat? Menunaikan zakat? Mengerjakan rukun haji? Rukun Islam, menunaikan haji? Puasa? Tak ada satu pun. Tak ada satu pun pemerintah ni melarang. Kalau ada, orang Islam tak boleh dan disekat daripada melaksanakan kewajipan fardu. Itu Islam terancam. Dari segi syiarnya,
pembinaan masjid, bantuan kepada institusi agama, bantuan kepada guru-guru agama, allowance imam, masjid. Hujah lawan hujah. Terangkan. Jangan hujah dengan maki hamun. Jangan. Kita cerita ekonomi madani. Dia kata ini agenda sekular. Kita cerita tentang menoktah kemiskinan. Dia kata tak boleh buat dalam Islam sebab ada instrumen zakat. Kita cerita tentang tata kelola yang baik. Dia kata ini agenda liberal. Kita sebut tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia dengan melakukan beberapa anjakan sesuai kerangka ekonomi madani. Dia kata, yang terbaru apa? Yang terbaru, Perdana Menteri umumkan soal digital ID. Selain daripada MyCard, arah yang betul ke arah mengukuhkan lagi ciri keselamatan, terutama dalam ancaman cyber, peluncuran atau pelaksanaan digital ID. Itu dia tuduh sebagai agenda Zionis. So Zionis, sekular, liberal, musuh Islam, tak masuk syurga segala macam ini, itu dia punya wirid. Ya, itu dia punya wirid. Dia takkan keluar daripada kepompong itu. Hadirin yang saya hormati sekalian. Ugutan tak masuk syurga ni bukan kepalang. Kesan ke di bawah ni. Tak sokong, tak masuk syurga. Sokong keadilan yang ada di AP ni pakai neraka dah. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis sahih, di akhirat nanti seorang laki-laki, Allah Ta'ala perintahkan dia, masuklah kamu ke dalam syurgaku dengan rahmat dan keampunan aku. Laki-laki itu kata, wahai Tuhan, aku nak masuk syurga dengan amal ibadat aku yang banyak. Tuhan kata, masuk dengan rahmat keampunan aku. Dia kata, aku nak masuk syurga, tapi dengan amal ibadat aku yang banyak. 3 kali. Tuhan kata, baik, sekarang timbang. Satu saja nikmat mata yang aku bagi pada kamu yang kamu kufuri, timbang dengan seluruh amal ibadat kamu. Timbang-timbang berat, hak buruk lagi. Tuhan kata sekarang pilih. Nak masuk syurga dengan rahmat keampunan, atau nak masuk syurga dengan amal ibadat yang kamu rasa banyak kamu buat. Dia kata, wahai Tuhan, sekarang aku nak masuk dengan rahmat keampunan. Pengakhiran kita nak masuk syurga neraka ni kerja Allah Ta'ala. Dia bukan ditanya dari segi parti mana kamu sokong. Setuju atau tidak? Tambah kalau parti yang namanya nak perjuang Islam macam PAS ni, ya, saya bisik dengan Raf tadi. Saya kata, malangnya kita. Kebetulan berita terbaru dalam Malaysia kini yang paling top adalah tuduhan seorang pemimpin UMNO di Terengganu bahawa Presiden PAS Haji Hadi mandi bogil di kolah Masjid Rusila. Apa punya nilai berita? Tapi yang itu, Timbalan Persujaya PAS anggap itu isu besar. Fitnah ke atas Tuan Guru. Kami pun tak setuju. Bab-bab itu tak usah bawa lah ke khalayak. UMNO tuduh Presiden PAS mandi bogil dalam kolah Masjid Rusila. Apa nilai berita dia? Tapi pada PAS itu isu besar. Saya nak sebut dengan pemimpin PAS. Ketika pemimpin kamu, segelintirnya, termasuk pemimpin rakan sekutu kamu, pernah berlaku, ahli Parlimen Putrajaya, depan-depan menuduh Perdana Menteri ini dengan tuduhan fitnah yang jatuh qazaf. Qazaf ni terang-terang dijelaskan hukum hakamnya. Jelas. Biar ba'atin syuhada. Nak tuduh, kena bawa 4 saksi. Kalau tak boleh bawa, fajliduhum samanin. Sebat 80 kali. Bukan itu saja, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Selama-lamanya tak boleh jadi kesaksiannya. Tak boleh ambil kesaksian. Ini benda besar. Dituduh, diungkap secara khalayak, ulang-ulang. Yang itu pemimpin PAS tak kata apa. Tuduh Presiden mandi bogil, itu isu besar. Ini masalahnya, ini mengingatkan saya. Dalam satu usrah yang saya hadiri, pimpinan almarhum Ustaz Fadeno. Dia ceritakan bagaimana kejadian satu masa seorang lelaki datang nak bertanya pada khalifah, hukum darah nyamuk terkena baju. Apa hukumnya? Khalifah tanya, kamu datang dari mana? Dia kata, dari Kurbala. Kamu datang dari Kurbala, jauh, jumpa aku, nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju? Ya. Darah cucu Rasulullah yang dibunuh dengan kejam dan zalim, kamu tak tanya. Kamu nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju. Ini pengajaran dia.
Dituduh Presiden mandi bogel di masjid, itu jadi isu besar. Depan kamu dituduh, satu tuduhan dibuat, sabit dengan jenayah, dengan qazaf ini, kamu tak rasa besar. Kerana itu saudara, dia boleh sebut bahawa dia nak bawa Islam. Kita punya kekuatan hujah yang jauh lebih solid. Kita kena lawan dan berdepan dengan kekuatan hujah. Ini saja cara dia. Coldplay concert, riuh rendah, habis, tipis iman semua ni. Paling tipis iman setipis kulit bawang, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Coldplay. Kita pun habis, panik. Saya pun terima. Datuk, macam mana nak jawab ni? Pasal apa? Grup WhatsApp masjid kampung saya. Bodoh, tahu susah nak jawab. Buatlah homework sikit. Ketika Perikatan Nasional, konsert tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. 15 Oktober 22, konsert Boys Like Girls. Tahu Raf konsert apa ni? Seminggu lepas itu, konsert Billie Eilish, American singer. Seminggu lepas tu, Justin Bieber. Bieber pula dah. Ya tu, nampak sangat tak ikut lah. Cancel. Cancel. Tarik balik. Okey? Tapi konsert Blackpink, konsert Super Junior, senarai-nya banyak berlaku zaman dia. Jadi banyak penganjuran konsert dihadiri oleh rakyat yang memilih untuk hadir. Zaman PAS memerintah, itu iman pemimpin PAS masih tebal, tidak setipis kulit bawang. Bila konsert dianjur zaman kita, ini tak layak jadi pemimpin, liberal, muflis dan iman setipis kulit bawang. Ini apa punya cerita ni? Kita pula panik, cepat-cepat defensif. Sebab itu yang saya faham daripada mesej Presiden semalam, konfront. Melayu terbiar, Melayu terabai zaman kita. Itu semua dibuat. Saudara percayalah, dalam perkara yang sedang kita uruskan, tak ada satu momen pun kita abaikan tumpuan dalam urusan berkerajaan ini, melainkan memikirkan soal bagaimana nak uruskan kebajikan dan bagaimana nak jamin pembelaan terhadap golongan rakyat, khususnya the most vulnerable groups. Ini tumpuan kita. Tak mudah. Tanya Rafizi, sedang bergelut untuk membangunkan satu database bagi membolehkan bila targeted subsidi, penyasaran subsidi dibuat, bagi tujuan penjimatan, jangan yang kaya terus menikmati, jangan warga asing 3.5 juta terus dapat, sedangkan cukai daripada kita, contohnya, bergantung kepada bagaimana kredibel data kita. Itu sedang dibuat, sedang disusun. Dan masanya tak banyak. Yang ini, dia sedang bagi tumpuan. Sampai sakit lah, repair jantung lah baru ni. Suruh fikir tengok. Ya. Karena itu, bila kita senaraikan terlalu banyak, ya, yang sedang, Tok Mat, masa cukup dah? Minit lagi. Kita hormat pengurusi tetap ni. Poin banyak lagi. Tapi sebab ni lepas ni ada 2 lagi. Tapi saya nak sebut hal-hal itu untuk bagi keyakinan. Ini dah the short crowd, converted crowd dah. Takkanlah nak kritikal dengan langkah yang kajian buat. Tapi saya nak bagi satu confident, keyakinan, turun, sebar daripada seluruh cabang yang kita ada ni. Ya, yang saya sempat turun sebahagian besarnya. Di peringkat saya, Tok Mat, pengurusi tetap, saya tak lengkap kalau tak sudahkan dengan menyebut beberapa program utama di bawah Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, saya nak sebut, bila immigration buat operasi, pendatang asing tanpa izin masuk tanpa dokumen, kita letak di depo immigration. Kadang-kadang bila serbuan dibuat, parent lari tinggal anak-anak. Kita ada 1,000 lebih anak-anak daripada 13,000 sekarang di 19 depo immigration. Dan Menteri kata, Saifuddin, fikirlah, kita kan kerajaan madani. Takkan anak-anak yang umur 20 hari pun ada, baby lagi. Yang umur 3 tahun, 4 tahun. Kerajaan madani ini kerajaan yang pengasih, ada ihsan.
saya beritahu Perdana Menteri, belum pun Perdana Menteri umumkan bajet sebesar 10 juta untuk saya gunakan tahun depan, saya segera keluarkan kanak-kanak ini daripada Depot Immigration, letak di satu premis penempatan jauh lebih selesa, satu dinilai, dan pada Disember saya akan buka satu lagi di Papar, Sabah. Kita ada 41 penjara. Kita ada 80,000 penghuni. Akibatnya sesak. Kesesakan penjara ni kena diatasi. Perdana Menteri kata, tak ada cara lain. Kita pun invoke Section 43 Akta Penjara. Kita berikan parol, perintah kehadiran wajib, pembebasan berlesen. Physically mereka berada di luar. Kalau berada di luar mereka nak buat apa? Kita cari pula syarikat-syarikat seperti Panasonic, SW Corp, MRT dan segala macam. Hampir 300 syarikat. Penghuni ini, kita berikan dia kerja di situ. Kemudian dia dapat 1,500, 2,000, 2,500, bahkan 3,000. Technically, dia tu adalah penghuni penjara. Tapi dia berada di luar. Kerana syarikat perniagaan sediakan tempat penginapan. Yang ini, insya-Allah kita akan luncurkan lagi lebih banyak program seperti ini sebagai contoh keihsan kita terhadap penghuni penjara ini. Dan yang paling membuatkan saya rasa teruja ialah kadar mereka ini mengulangi kesalahan. Istilahnya kadar residivism. Maknanya mereka dah dihukum, mereka keluar, patah balik. Program yang kita salurkan ini, yang mereka tak ada dalam penjara, sebaliknya bekerja di luar melalui parol, perintah kehadiran wajib dan perintah pembebasan berlesen, bagi setiap 800 yang bebas, satu saja yang patah balik ke penjara. Sangat-sangat kecil. Itu menjadikan saya lebih rasa terdorong untuk melaksanakannya. Dan yang paling akhir ialah kita akan segera mempermudahkan pindaan perlembagaan dalam perkara warga negara. Ini adalah keutamaan yang kita telah melepasi semua pembikinannya, perbincangan di peringkat Jemaah Menteri, persembahan kepada Majlis Raja-Raja, sekarang dalam fine tuning kepada ayat dan juga bahasa yang akan digubah dalam bentuk rang undang-undang. InsyaAllah, walaupun senaranya banyak lagi, tetapi tumpuan yang besar yang sedang saya tumpukan untuk tahun hadapan, kalau tahun ini rezeki wabi fadlina, sekolah ini dapat tandas baru. Saya dengan Kesavon berada di Sungai Siput, kampung orang asli. Ada satu sekolah. Cikgu dia begitu bersungguh-sungguh, Datuk, tolong tengok tandas kami. Tandas siap, cantik. Tandas jauh lebih cantik daripada tandas guru sebenarnya di sekolah itu. Ini dapat dah banyak, 1.7 bilion. Tapi pengumuman untuk tahun depan, Perdana Menteri kata, tumpuan ialah kepada kuartus pasukan keselamatan. Yang ini, saya betul-betul nak ikuti. Nak tagih every single cent. Kalau tak dapat daripada Menteri Kewangan, saya akan kejar Menteri Ekonomi. Development Expenditure, tolong bagi. Besar jasa dia. Mempermudahkan kerja orang lain, besar pahala dia dah. Itu nak sebut yang tu je lah. Okay. Jadi, percayalah kesimpulannya, kita punya keyakinan yang cukup kuat, kita berada dalam landasan yang betul. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya wawasan, diapit oleh seluruh barisan pimpinan. Saya toleh kiri kanan tadi, saya pesan dengan kawan-kawan, saya MPP batch pertama. Rupanya tinggal saya dengan Kak Wan aja lagi di atas. Di bawah adalah Kak Ji ada di bawah, Tan Sri Jo semalam ada. Tian Chua dah tak dengan kita. Ustaz Badul, Buncai batch kemudian. Kak Ji ada atas, fungsi biro. Tinggal Kak Ji, Saifuddin, dan Kak Wan. Tinggal 3 batch pertama. Presiden tak boleh salah pasal masa tu dia penghuni. Setengah buluh. Itu tak boleh, itu kata betul. Ya boleh. Raf belum habis belajar. Amir masih freshie di UPM dengan Likang. Fad masih belajar di UIA. Adam masih pakai napkin lagi. Adam. Tak. Akmal, bapaknya Akmal belum masuk Malay College lagi masa itu. Fahmi masih sekolah rendah. Contoh. Hans Isaac, saya tak tahu kat mana sebelum itu.
Filem. Terus. Ida bayang. Alhamdulillah. Ryan, saya pun tak ingat Ryan. Where were you then? Tapi Alhamdulillah, kerana asas itu diletak dengan baik oleh orang lama, parti terbuka macam keadilan ini mengumpulkan jumlah sokongan yang sebegini rupa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk pada barisan pimpinan dan juga anggota. Mudah-mudahan parti ini akan terus bergerak sesuai dengan amanah yang diletakkan oleh rakyat dan kita jaga amanah itu. Jangan kita khianati walau sedetik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah geng. Kita boleh dengar ucapan dia satu persatu, dia menceritakan daripada segi pengurusan, daripada segi politik, daripada segi lawan parti politik, daripada segi usaha dia macam usaha dia menceritakan ini kerajaan madani kan. Kita perlu bagi layanan walaupun kita tahu hak pendatang asing ni dan juga penjenayah ni pun mereka sangat-sangat kurang hajar, tapi terpaksa kita menunjukkan imej yang baik, cara yang baik dan juga memudahkan penjawat awam di bawah Menteri Dalam Negeri. Cuba hampa tengok dia duk cerita anak-anak ibu bapa pendatang asing ni yang lari meninggalkan anak-anak. Allahu Akbar. Berapa belas ribu budak-budak ada di depo tahanan immigration. Kalau hampa perhatikan ucapan Saifuddin Nasution tu pada aku, banyaklah tanggungjawab dia, pengurusan dia dan juga dia bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan, menceritakan dan juga menguruskan negara ni bukan senang. Bukannya sebab negara ni dah dirosakkan oleh pimpinan-pimpinan terdahulu. Daripada rosakkan sistem, daripada rosakkan Menteri Dalam Negeri, daripada rosakkan sistem pasport, sistem pendatang asing ni pun semua dengan cara rasuah, menghapuskan sistem yang sebersih-bersihnya. Mereka dah buat menjadi sistem tu memang sistem dah rosak. Sekarang ni kerajaan hari ni sedang repair balik. Cuba tengok Menteri Dalam Negeri yang dulunya langsung tak ambil tahu tempat-tempat tinggal penjawat awam. Kan? Mai melawat, lepas tu berjanji, lepas tu tak buat apa puluhan tahun. Sehingga akan duduk lebih teruk rumah-rumah mereka, tempat-tempat mereka bertugas lebih teruk daripada kot belah-belah bandar ni kan, seperti kawasan yang betul-betul pendalaman gila punya. Jadi disebabkan tanggungjawab dan peruntukan yang dia ada, dia memudahkan selesaikan masalah kan, masalah keperluan penjawat awam, keselesaan penjawat awam, rumah-rumah. So itu daripada segi ni, daripada segi ekonomi pun kan, seperti mana yang dia kata usaha Rafizi Ramli duduk fikirkan menyelesaikan masalah-masalah ni. Tu daripada segi pengurusan dia. Ini daripada segi politik pula. Daripada segi politik, orang macam Saifuddin ni sangat-sangat penting. Tapi bagus lagi lah kan, dia tak usulkan ISA untuk dia nak lawan puak-puak parti PAS ni, hak yang keterlaluan sehingga akan menghina raja-raja Melayu, menghina agama lain, menghina bangsa lain, mencerca, memaki hamun orang. Kalau betul-betul Saifuddin tu berusaha untuk nak wujudkan ISA ni, pada aku lah kan, kepada orang-orang hak yang pelampau parti PAS ni kan, baik angkat buang kan. Jadi inilah kan kebaikan-kebaikan yang sedang direform oleh kerajaan madani di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Sebab Saifuddin Nasution ni kalau macam hangpa tanya aku kan, dia memang orang yang hebat. Setiap serangan-serangan politik dia boleh hentam, dia boleh jawab, dia boleh balon, dia boleh hentam kaum-kaumnya. Jadi kita sangat-sangat memerlukan, walaupun hari itu timbalan presiden bertanding itu dia kalah, Rafizi Ramli menang, tapi tak apa, dia masih lagi dikekalkan sebagai setiausaha. Dan ramai orang pun respect dia sangat. Aku pun respect dengan tutur kata dia, ilmu pengetahuan dia. Memang bukan orang biasa. Saifuddin Nasution ni memang pada aku dia orang yang sangat-sangat hebat, orang yang luar biasa, dan aku mengharapkan dia dapat tibai, dia dapat balon, dia dapat melaksanakan apa yang dah ditetapkan di dalam undang-undang negara kita ni.
kepada sesiapa yang melanggar undang-undang negara. Kan kita tak kira hang daripada side kerajaan ke, hang daripada side pembangkang ke, hang buat salah hang akan didakwa. Seperti mana yang Lim Guat Eng, kenyataan dia sewaktu pilihan raya negeri hari itu. Kan ada orang buat report polis terhadap Lim Guat Eng, so teruskanlah. Kan teruskan pendakwaan, so polis akan siasat. Kan sekarang ni kalau hangpa tengok dekat dalam sidang parlimen baru-baru ni ada berlaku sikit pergaduhan kan. Cerita pasal Lim Guat Eng, dia pun kemukakan Lim Guat Eng pun memang didakwa, memang sedang di dalam siasatan, memang ada file yang membuka untuk kes Lim Guat Eng. So jadi puak-puak PAS ni, kaki-kaki fitnah, cerca, hina, menghina ni, kita perlu balun, kita perlu putihkan puak-puak ni kan. Jadi inilah sedikit perkongsianku berkaitan Saifuddin Nasution. InsyaAllah kita akan jumpa untuk video yang kedua, video yang akan datang. Aku akan menceritakan soal Anwar Ibrahim, soal Rafizi Ramli, kepimpinan tertinggi di dalam Parti Keadilan Rakyat. Aku akan buat video, aku akan berkongsi dengan hampa bersama-sama. Jom, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak. InsyaAllah jaga sembahyang 5 waktu. Assalamualaikum.